Al-Quran telah diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Nuzul bermaksud turun atau turun dari tempat yang tinggi, berlaku dalam dua peringkat. Nuzul yang pertama berlaku secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Manakala nuzul yang kedua pula berlaku secara beransur-ansur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan pada 21 dan 24 Ramadan. Ayat pertama yang diturunkan pula adalah dari surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun dalam dua fasa. Fasa pertama adalah ketika Rasulullah berada di Mekah sebelum hijrah. Ayat ini dipanggil ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah secara umumnya pendek yang berkisar mengenai akidah. Ayat Makkiyah diturunkan sebanyak 86 surah selama lebih kurang 13 tahun. Fasa kedua adalah ketika baginda berada di Madinah selepas hijrah. Ayat-ayat ini dipanggil ayat Madaniyah. Secara umumnya, ayat Madaniyah adalah panjang dan berkisar tentang hukum serta peraturan dalam agama Islam. Diturunkan sebanyak 28 surah selama lebih kurang 10 tahun. Al-Quran dibahagikan kepada 30 juzuk, mempunyai 114 surah. Ayatnya pula sebanyak 6,236. Namun terdapat juga perbezaan pendapat berapa bilangan ayat Al-Quran, disebabkan oleh cara mengira ayat itu yang berbeza-beza. Semasa hayat Rasulullah, Al-Quran selain dihafaz, ianya juga ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, kulit atau daun kayu, pelana dan potongan tulang belulang haiwan. Sewaktu kekhalifahan Abu Bakar, telah berlakunya beberapa peperangan yang menyebabkan ramai hafiz yang syahid. Ini membuatkan Umar bin Khattab menggesa supaya tulisan Al-Quran dikumpulkan. Zaid bin Thabit telah diberi tanggungjawab dalam pengumpulan Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Mushaf pertama ini disimpan oleh Abu Bakar yang kemudiannya diwarisi oleh Umar Al-Khattab dan akhirnya sekali oleh Hafsah binti Umar Al-Khattab. Sewaktu kekhalifahan Uthman bin Affan, berlakunya kepelbagaian dalam cara pembacaan Al-Quran. Ini disebabkan oleh perbezaan dialek di antara suku-suku Arab. Dalam mengatasi permasalahan ini, Uthman telah mengarahkan untuk mengeluarkan satu mushaf yang standard dan memansuhkan mushaf-mushaf yang lain. Tugas penyalinan mushaf baru ini telah diberikan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith. Mushaf baru ini disalin daripada mushaf pertama yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Mushaf ini disalin sebanyak 7 salinan dan dihantar ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah dan Kufah, manakala satu lagi salinan disimpan di Madinah. Mushaf ini dikenali sebagai penulisan Uthmani. Al-Quran tidak mempunyai sebarang tanda titik dan baris sehinggalah ketika pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Sebahagian pembesar ketika itu khawatir berlakunya kepelbagaian dalam sebahagian pembacaan Al-Quran disebabkan oleh pencampuran di antara orang-orang Arab dan bukan Arab. Ini telah mendorong Ubaidillah bin Ziyad, Gubernur Basrah,
dan Al-Hajjaj bin As-Saqafi, Gubernur Iraq, untuk memperkasakan penulisan Al-Quran dengan memberi tanda baris dan titik. Usaha memperkasakan penulisan Al-Quran diteruskan berperingkat-peringkat sehinggalah pada akhir abad ketiga Hijrah.